Berat tuan-tuan mengkafirkan orang. Sekarang timbul balik isu kafir mengkafir. Pasal ada amanat. Boleh ke cerita amanat ni? Tak payahlah. Itu modal politik. Walaupun dia modal politik, kan ramai daripada kita ni memang tak boleh lepas daripada politik kan. Tuan-tuan boleh berpihak kepada sesiapa yang tuan-tuan mau, tak ada masalah. Apa yang tu atas dasar tuan-tuan ni lah, kita ada kesedaran. Cumanya ada beberapa barangkali statement yang agak keterlaluan. Ada orang yang mungkin mendakwa dengan amanat itulah yang telah menyebabkan perpecahan yang begitu teruk di kalangan umat Islam. Itu agak keterlaluan, kerana perpecahan telah berlaku sebelum daripada tu dan selepas daripada tu. Dan sebahagian yang perpecahan tak tahu tentang amanat tu. Bahkan sebahagian yang pegang sangat amanat tu, yang menghuraikan sendiri, bahkan dia mengkafirkan orang, puak tu dulu lompat masuk parti lain. Tuan-tuan boleh senaraikan nama tokoh-tokoh tu kan. Jadi kita katakan kalau itulah satu-satunya punca tak adil. Tapi tanpa kita menafikan ada kesan daripada orang memahami amanat tersebut menyebabkan berlaku perpecahan di Kelantan, di Terengganu di zaman itu. Kita dipaparkan, walaupun ditayangkan di TV orang kata tak boleh percaya, tapi itu yang berlaku. Kalau tak orang buat takkan ambil gambar kan. Dan benda tu memang diketahui. Ada yang salat dua imam, berlakunya tidak makan sembelihan. Benda tu berlanjutan. Kalau tanya pasal apa, tak semayang belakang tu. Memang ada. Kalau pun bukan di Pantai Timur, di belah Pantai Barat pun ada. Pasal apa semayang masjid, semayang Jumaat kat sini. Imam sana, imam yang tu, dia kena patah semayang kat sini. Pasal imam dia, kami kenal dia. Sikit sebanyak kita katakan ada kesan daripada pemahaman terhadap teks amanat tersebut. Itu satu part. Yang keduanya, ada orang yang mendakwa dengan adanya amanat itu telah menggegarkan kesedaran, kefahaman umat Islam, lalu menyebabkan desakan yang kuat di peringkat rakyat membangkang, lalu kerajaan memulakan proses Islamisasi. Kan dulu ada tema penerapan nilai-nilai Islam, betul tak? Tak ingat tak? Ingat kan? Itu pun ada yang agak skeptikal, yang agak sinikal. Dia kata itu bukan terap ni, macam turap jalan, dia kata. Lepas turap pecah balik, turap pecah balik. Mungkinlah ada satu tempat yang betul, tetapi kita kena faham penerapan nilai-nilai Islam ataupun pengamalan Islam yang semakin banyak di dalam kehidupan kita ni, ia bukan bermula daripada amanat tu. Dia bermula sebelum daripada itu oleh banyak pihak. Kalau kita nak kata dulu sebelum amanat tak ada ekonomi Islam, kita katakan sebelum daripada tu, pada 1947 sudah ada Bank Kerjasama Melayu kan, yang dipimpin oleh bapa pelakon Datuk Mustafa Ma'ruf tu kan. 1947 dah ada bank tu, Bank Islam. Sebelum daripada itu juga zaman Dr. Burhanuddin Helmi, Profesor Zulkifli Muhammad dan sebagainya, desakan terhadap kewujudan institusi pengajian tinggi Islam yang kemudiannya benda itu disambung dan seterusnya. Jadi kita nak katakan proses Islamisasi yang semakin berkembang, tanpa kita nafikan juga benda rosak juga makin berkembang. Dia bukan bermula di situ, dia bermula sebelum dan disambung. Dan tanpa kita menafikan kebarangkalian amanat itu dalam suasana ketika itu menjadi salah satu booster untuk bila bertegang, tentu akan ada yang ambil action kan. Itu sunnah tadafu'. Bila adanya gegaran, orang akan mengambil reaksi daripada suasana yang ada, desakan yang ada. Maka dulu mula dah ada orang yang kalau sekolah rendah dah boleh pakai seluar panjang. Itu tahun 83 tu kan, zaman Pak Allah jadi Menteri Pelajaran. Kemudian ada kesedaran untuk wanita pengacara pakai tudung, walaupun kemudian kena hantar stop duduk kat radio kan. Tapi benda itu berkembang sampai ke hari ini. Kita akan lihat stesen TV semua menerima pengacara-pengacara yang bertudung, walaupun kita tak komen lagi bak tudung sanggul lima kan. Itu dia kemudian. Jadi saya nak katakan
perkembangan Islam itu bukan datang daripada satu pihak, ia jasa begitu banyak pihak yang lain. Kita tak boleh menafikan kesan sikit sebanyak daripada amanat itu menggegarkan, maka timbullah kesedaran di mana-mana pihak. Dan akhirnya seperti mana yang kita lihat, berlakunya proses Islamisasi, ada yang masuk dalam kerajaan dan sebagainya, menyusun silibus pengajian, pendidikan dan sebagainya, mengatur dan memperelokkan lagi sistem perbankan, walaupun mungkin ada di sana pro dan kontra tentang beberapa produk perbankan kan. Tapi benda itu berkembang, dan mudah-mudahan setiap orang yang memberikan sahamnya kepada penghayatan dan pengamalan Islam, kita mohon Allah Ta'ala terimalah belakang. Betul tak? Itu poin yang ada. Kemudian yang satu lagi isu ialah bila orang kata tentang isu perpecahan, kerana amanat itulah orang berpecah, kena memahami dalam kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ada satu yang dipanggil lazimul qaul laisa bil qaul. Konten yang boleh difahami daripada satu-satu statement tidak semestinya menunjukkan itulah maksud statement tersebut. Faham tak? Ustaz, tuan-tuan nak kena faham, amanat itu bukan tuan punya amanat duduk datang kursi, panggil pemberita, catat apa yang diamanatkan. Itu ialah isi ucapan ceramah dia, kan? Isi ucapan ceramah yang orang capture, ambil. Ada kawan tu dia ambil, dia buat poster, poster tu dah dia terbitkan, yang walaupun kemudian kawan tu lah 2024 masuk parti lain. Dah betul cerita ni. Jadi kita kena faham, kita tuan-tuan belajar, kalau Quran ada sabab nuzul, kan? Hadis ada sabab urut, maka kita juga kena tahu ucapan itu dengan teks memang bunyinya keras, tetapi itu diucapkan dalam ceramah, dalam suasana politik zaman itu yang memang bertegang. Sebelum amanat itu keluar, tuan-tuan ada dengar bila baca ayat Quran, wal asr innal insana lafi khusr, demi Datuk Asri, pasal presidennya Datuk Asri mula dulu kan. Betul tak? Kan payah ingat lagi kan? Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maka siapa-siapa yang duduk dalam parti Datuk Asri waktu tu, kemudian dia pun pindah parti kan, berada dalam kerugian. Tegang suasana tu, orang manipulate. Kemudian bila Tun Mahathir masa tu dia PM pergi ke Thailand, naik gajah kan, maka 14 ini pula kata, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa yang ingat lagi benda ni? Betul pakat ingat tak? Tak ingat dah kot. Zaman tu memang zaman bertegang. Sekarang ni je yang kita nampak saling berharmoni. Jadi kita tak hairan kalau lah kenyataan itu bunyinya keras. Kalau kita baca sekarang, wih keras ni, melawan tu jihad, matinya syahid. Tapi itu keluar dalam suasana itu, yang kalau kita nak kata salah pun, kerana kita kata kita faham jadi macam itu, orang lain faham jadi macam itu, membawa kepada salah faham. Kita boleh kata itu keras, tetapi atas kaedah lazimul qaul laisa bil qaul, statement itu tidak semestinya apa yang kita faham. Maka orang yang paling berhak untuk menghuraikan apa yang dia keluarkan itu ialah Tuhan dan punya badan sendiri. Maka apa? Bagi peluang kepada Tuan empunya amanat menjelaskan apa yang dia maksudkan. Itu je poin dia. Sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak dengan kandungannya, itu selepas dia menjelaskan apa yang dia maksudkan. Dan kita tak boleh nak marah dia kerana dia punya statement menyebabkan orang salah faham. Banyak juga tuan-tuan yang mengaji tentang pulau ustaz. Ustaz tu cakap satu perkataan, tuan-tuan faham macam lain kan? Takkan nak salahkan ustaz tu. Tuan-tuan yang salah faham, tuan-tuan yang mungkin tengah dengar tu tengah lena, mungkin waktu tu tengah bersembang, bisik-bisik, main SMS, dengar silap, takkan nak salahkan kawan yang bercakap. Jadi cuba berlaku adil. Kalau betul-betul nak selesaikan masalah ni, bagi peluang dia jelaskan. Ada respon daripada sarjana juga yang setara ataupun untuk mengulas benda tu di mana angle-nya. Kalau betul salah, mohon ditarik balik. Dan ialah zaman tu pun kita tahu banyak ada perubahan yang berlaku di pihak yang kononnya berpegang dengan amanat tu. Dulu pasal apa? Pok belah sini kabeh pasal bersekongkol dengan yang bukan Islam.
Sekarang pegang tangan sama-sama, kita serupa. Jadi itu perkembangan yang berlaku. Kalaulah mungkin ia menyebabkan salah faham, ia wajar untuk dijelaskan. Tarik balik tak tarik balik, benda tu dah 30 tahun dulu. Yang gambaran tu pun sudah berubah sekarang ini. Tapi bagikan keadilan. Jangan kita hurai sendiri, kita faham macam tu, kita hurai belasah kawan tu. Dia kata aku tak masukkan macam ni pun barangkali. Jadi yang tu tak adil. Selesaikan kerja ni, lepas tu tutuplah kes 30 tahun dah. Dia cuma muncul 3, 4 tahun sekali je. Dekat belah raya muncul lah. Dan itu kalau orang kata, kata-kata kiran, kalau ayam mula berkecoh, lembu dan kambing semua mula menggelisah, tu tanda hari nak raya kan. Hari raya tu nak sembelih. Jadi macam tu, bila keluar sekali lagi amanat ni, tanda dekat nak pilihan raya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan jadikan politik sebagai isu akidah. Boleh ke cakap macam itu? Yang menjadi khawarij, neo-khawarij, semua yang menjadikan politik sebagai akidah lah. Dalam politik ada akidah, tetapi bukan keseluruhannya begitu. Kesalahan di dalam pendekatan politik tidak boleh dikira sebagai kesalahan dalam akidah. Kan, betul tak? Tapi menafikan politik sebahagian daripada agama, itu memang juga tak tepat lah. Kerana ia termasuk juzuk. Bahkan seluruh kehidupan kita ni ialah kehidupan beragama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keciptaan kita tu untuk beragama, untuk pengabdian kepada Allah Ta'ala. Boleh? Boleh lah tekan ni? Jadi tuntutannya ialah bagi peluang untuk dia bercakap dengan adil. Lepas tu kalau tak betul, suruh tarik balik ataupun menjelaskan maksudnya. Itu saja.